malam ini saya nak kongsikan satu hadis Nabi SAW, iaitu berkaitan dengan penjagaan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mungkin kita dah biasa dengar hadis ni dan juga syarah berkaitan dengan hadis ni. Jadi kalau dah pernah dengar tu sebagai ulang kaji lah. Kerana hadis Nabi SAW, sebanyak mana kita dengar, sebanyak itulah kebaikan kita akan dapat. Sekalipun kita dah hafal dah hadis tu, kita dah tahu dah apa hikmah isi kandungannya, tetapi selama kita mendengar akan hadis Nabi SAW, perkataan yang asalnya keluar daripada mulut baginda Nabi SAW, mudah-mudahan dengan kita suka mendengar perkataan Nabi ini, diberikan syafaat oleh baginda Nabi SAW, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ja'alna minal ladzina yattabi'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma amin amin fa amma ba'd. Yang dimuliakan Al-Fadhil Tuan Imam, Tuan Bilal, seluruh ahli jawatan kuasa Masjid Al-Falah, para jemaah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pertamanya kita merafakkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita nikmat iman dan juga nikmat Islam, dan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita nikmat kehidupan untuk kita meneruskan tugas kita sebagai hamba Allah, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kehidupan untuk kita ini untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita memanfaatkan kehidupan yang Allah kurniakan ini untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, memperbaiki kesilapan kita, bertaubat atas dosa-dosa kita, dan membuat persiapan yang terbaik untuk bertemu Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Alhamdulillah, hari ini kita berada dalam bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitulah bulan Rajab yang disebut sebagai bulan haram. Allah berfirman, inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahra fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hari di mana Allah menciptakan langit dan juga bumi. Dan di antara 12 bulan ini ada 4 bulan yang haram, iaitu 4 bulan yang dihormati, yang diberkati, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitulah bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram, dan juga bulan Rajab. Justru kita berada di dalam bulan yang diberkati ini, maka banyakkanlah beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga dalam bulan-bulan haram ini, maknanya antara kelebihannya, siapa yang melakukan amal soleh, maka digandakan ganjaran pahalanya. Begitu juga orang yang melakukan dosa pada bulan-bulan haram, digandakan dosanya. Sehingga kan kalaulah seseorang itu dijatuhkan hukuman dengan sebab jenayah yang dilakukannya pada bulan-bulan haram, maka dia akan dijatuhkan dengan hukuman ataupun denda yang paling berat kerana dilakukan pada bulan-bulan haram. Justru kita manfaatkan bulan Rajab ini untuk kita menambahkan amal ibadah kita, supaya kita dapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, di samping persiapan kita menyambut Ramadan yang hampir tiba. Setiap kali datang saja bulan Rajab, kita akan berdoa, Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, wahai Tuhan kami, berkatilah kami dalam bulan Rajab dan juga bulan Sya'ban, dan sampaikan kami ke dalam bulan Ramadan.
Justru kita nakkan keberkatan Rajab dan juga Syaban ini dengan kita hidupkan dengan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan konsisten momentum ibadah kita itu sehinggalah masuk ke dalam bulan Ramadan nanti, insya-Allah. Jadi jangan kita dah sampai Ramadan nanti baru nak start, semua nak start. Baca Quran baru nak start, tahajud baru nak start, solat-solat sunat semua baru nak start, takut-takut kita pancit awal Ramadan tu satu hari satu juzuk, hari yang kedua boleh lagi satu juzuk, hari ketiga dah tinggal setengah juzuk, hari keempat 5 muka, hari kelima 1 muka, hari keenam pancit habis dah. Sebab apa? Sebab culture shock, dia terkejut. Bulan Ramadan itu baru dia nak start semua benda. Jadi Rajab inilah bulan yang mungkin kita sebelum ini dah biasa dah kita baca Quran, jadi kita tambahkan lagi bilangan muka surat yang biasa kita baca. Biasa dah kita bangun tahajud, mungkin kita panjangkan sikit tahajud kita, kemudian kita tambahkan dengan amalan-amalan yang lain kerana keberkatan bulan ini di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam Al-Quran, maknanya Allah SWT nak gambarkan keadaan orang-orang yang derhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam surah Yasin Allah berfirman, qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Berkatalah orang-orang yang kufur, yang engkar kepada Allah Subhanahu Wa Taala ketika mana dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala nanti di hari akhirat, ya wailana man ba'athana min marqadina. Celakalah siapa yang membangunkan kami dari tempat tidur kami. Dia orang ingat dia orang ni tengah tidur, dibangunkan oleh seseorang. Rupa-rupanya dibangun daripada kematian menuju hari kebangkitan. Jadi dia ingat dia tengah tidur, rupanya dah mati dah. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menjawab, hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Dalam ayat tu kita saktah. Antara hikmah saktah dekat situ, berhenti sekejap tanpa menarik nafas yang baru, kemudian sambung. Antaranya kerana nak menunjukkan mereka ini mencela orang yang membangkitkan mereka setelah mereka tidur. Allah Subhanahu Wa Taala tak bagi peluang mereka nak tarik nafas. Allah jawab bagi mereka, inilah dia yang dijanjikan, inilah dia yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan membenarkan apa yang telah disampaikan oleh para rasul, iaitu berkaitan dengan hari kebangkitan. Jadi kita tak nak jadi seperti mereka ini, terkejut kan? Kita terkejut, dah masuk bulan Rajab. Terkejut lagi, dah masuk bulan Syaban, dah masuk bulan Ramadan, dah raya dah, mati dah. Tak sempat kita nak melakukan amal soleh. Jadi kita buatlah persiapan yang terbaik, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan para jemaah yang dirahmati Allah, insya-Allah pada malam ini saya nak kongsikan satu hadis Nabi SAW, iaitu berkaitan dengan penjagaan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mungkin kita dah biasa dengar hadis ni dan juga syarah berkaitan dengan hadis ni. Jadi kalau dah pernah dengar tu sebagai ulang kaji lah. Kerana hadis Nabi SAW, sebanyak mana kita dengar, sebanyak itulah kebaikan kita akan dapat. Sekalipun kita dah hafal dah hadis tu, kita dah tahu dah apa hikmah isi kandungannya, tetapi selama kita mendengar akan hadis Nabi SAW, perkataan yang asalnya keluar daripada mulut baginda Nabi SAW, mudah-mudahan dengan kita suka mendengar perkataan Nabi ini, diberikan syafaat oleh baginda Nabi SAW, insya-Allah. Jadi hadis an Abil Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala kuntu khalfan nabiy sallallahu alaihi wasallam yawman faqala ya ghulam inni uallimuka kalimat ihfazillaha yahfazka ihfazillaha tajidhu tujahak idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah wa'lam أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف. Daripada Abu Abbas, iaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, suatu hari aku berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu baginda bersabda, wahai anak kecil, wahai budak, sesungguhnya aku ingin mengajarkan kepada kamu beberapa kalimah, iaitu peliharalah Allah
nescaya Allah akan memelihara kamu. Peliharalah Allah, nescaya kamu akan dapati Allah bersama kamu. Apabila kamu ingin meminta sesuatu, maka mintalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kamu ingin memohon pertolongan, maka mohonlah pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah, sesungguhnya jika seluruh manusia berhimpun untuk memberikan satu manfaat kepada kamu, nescaya mereka tak mampu memberikan sedikit pun manfaat itu, melainkan apa yang telah Allah tetapkan bagi kamu. Dan kalaulah seluruh manusia berhimpun untuk memberikan satu mudarat, musibah, bencana ke atas kamu, mereka tidak akan dapat mendatangkannya kecuali dengan sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah ke atas kamu. Telah diangkat qalam dan telah keringlah lembaran. Jadi tuan-tuan, hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Abdullah bin Abbas ini sepupu Nabi SAW, anak kepada Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib, pak saudara Nabi. Kedua-duanya adalah sahabat. Sebab tu kita sebut maknanya radhiyallahu anhuma, Allah redha kepada kedua-duanya. Ibnu Abbas ni ketika masih kecil pernah didoakan oleh Nabi dengan doa baginda, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, wahai Tuhanku, berikan kefahaman padanya dalam urusan agamanya dan berikan dia keupayaan untuk menafsirkan, memahami Al-Quran. Justru berkat doa Nabi ini, Ibnu Abbas ini termasuk di antara sahabat yang alim, yang menjadi rujukan kepada para sahabat yang lain, terutama dalam menafsirkan dan memahami ayat-ayat Al-Quran. Justru kita kalau ada anak kecil, mungkin ada cucu, anak saudara, maka boleh kita doakan kepada mereka, letakkan tangan kita di ubun-ubun kepalanya, bacakan doa Nabi kepada Ibnu Abbas, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, wahai Tuhanku, berikan kefahaman padanya dalam urusan agamanya dan ajarkan kepadanya mentakwil ataupun menafsirkan, memahami ayat-ayat Al-Quran. Jadi dalam hadis ini Ibnu Abbas masih sangat kecil, usianya kanak-kanak sekitar 9 tahun. Sebab tu Nabi panggil dia dengan perkataan ghulam. Ghulam ni maknanya budak kecil. Satu hari dia nyatakan dia berada di belakang Nabi di atas satu tunggangan. Ketika itu usianya masih kanak-kanak. Kemudian Nabi SAW menyatakan kepadanya, wahai ghulam, aku ingin mengajarkan kepada kamu beberapa kalimah. Yang pertama, Nabi SAW menyatakan, jagalah Allah, nescaya Allah akan jaga kamu. Jagalah Allah, maksudnya jagalah segala perintah Allah. Apa yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan, maka laksanakan. Apa yang Allah Subhanahu Wa Taala larang, maka tinggalkan. Ini nama jagalah Allah. Jagalah Allah maksud iaitulah menjaga akan had ataupun batas-batas Allah. Jangan kita melampaui batas yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan orang yang menjaga akan hak Allah Subhanahu Wa Taala ini ialah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Nabi SAW menyatakan, jagalah Allah. Apa balasannya? Allah akan jaga kamu. Ini kita buat slogan, kita jaga kita. Sebab apa? Sebab kita nakkan masing-masing boleh jaga antara satu dengan yang lain. Hadis ini seolah-olah menyatakan Allah jaga kita, dengan syarat kita menjaga akan hak Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hidup ni kita nak penjagaan, tak kiralah daripada syarikat insurans ataupun takaful, medical card, kita ambil security, jaga kawasan perumahan kita, sebab kita nakkan penjagaan, keselamatan, perlindungan. Justru penjagaan Allah Subhanahu Wa Taala ini tak boleh menandingi penjagaan yang di offer ataupun ditawarkan oleh manusia. Kerana penjagaan daripada Allah ini meliputi penjagaan yang zahir dan yang batin. Penjagaan daripada Allah, penjagaan yang dunia dan juga akhirat. Sebab itulah orang yang menjaga akan Allah, akan hak Allah, Allah Subhanahu Wa Taala akan jaga dia. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Bagi orang yang bertakwa ni, dia jaga hak Allah, apa yang Allah berikan kepada mereka, Allah kirimkan pada mereka ini malaikat yang menjaganya silih berganti, yang menjaganya dari hadapan dan daripada belakangnya,
dan menjaganya daripada sesuatu bahaya dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang bertakwa ni Allah jadikan baginya malaikat yang menjaga keselamatan dia. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah, penjagaan Allah Subhanahu wa taala maknanya bukanlah maksudnya kalau orang tu menjaga hak Allah, Allah Subhanahu wa taala jaga hak dia dekat dunia ni, dia tak ada ujian. Bukanlah maksud orang ni akan jadi orang yang kaya raya. Orang ni akan jadi orang yang sentiasa sihat, tak pernah sakit. Bukanlah begitu. Tetapi penjagaan Allah Subhanahu wa taala ini maknanya di sisi Allah. Orang yang kita lihat mereka ini menjaga hak Allah walaupun dunia seolah-olah tak menyebelahinya, ataupun mungkin tak ada bahagian pada dia kat dunia ni. Contoh orang yang berjihad di jalan Allah, mereka ini harta benda mereka dirampas, kemudian anak isteri mereka dibunuh, mereka sendiri diperangi, mungkin rumah-rumah mereka dirobohkan. Tetapi adakah Allah Subhanahu wa taala tak menjaga mereka? Ini maknanya penjagaan Allah bukanlah semata-mata apa yang zahir kita lihat, tetapi di sisi Allah itu maknanya kejayaan, kemenangan itu adalah di akhirat kelak. Sebab tu Allah SWT menyatakan di dalam Al-Quran, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Hanya saja orang yang menjaga akan sesungguhnya orang-orang yang menyatakan bahawa Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah atas jalan tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan kirimkan kepada mereka malaikat yang akan membisikkan ke dalam telinga mereka, la takhafu wa la tahzanu. Jangan kamu bimbang, jangan kamu sedih, jangan kamu takut. Kemudian diberitakan kepada mereka dengan syurga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka yang istiqamah atas jalan Allah ini, seolah-olah dalam hati mereka ini tak ada rasa takut, tak ada rasa sedih pun. Kerana dunia ini tak ada tempat dalam hati mereka, hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka merindukan ataupun mereka meyakini janji Allah bahawa nanti di akhirat dijanjikan bagi mereka syurga Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kita tengok dia orang ni macam tak takut. Yang benar berjihad di jalan Allah, mereka ni tak takut, mereka tak sedih pun dengan apa yang berlaku dalam kehidupan mereka. Bahkan mereka mengerja syahid. Seperti mana yang Allah nyatakan di dalam Al-Quran, minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadullah alaih wa minhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila. Di kalangan orang-orang beriman ini ada lelaki-lelaki yang mana mereka membenarkan janji mereka kepada Allah. Apa yang mereka berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka nak hidup dan mati kerana Allah atas kalimah la ilaha illallah. Minhum man qada nahbahu, di kalangan mereka ni ada yang telah menunaikan janji mereka, mana mereka telah gugur syahid di jalan Allah. Wa minhum man yantazir, dan di kalangan mereka ini ada yang menunggu giliran untuk mati syahid. Wa ma baddalu tabdila, dan sedikit pun mereka tak pernah merubah janji mereka kepada Allah. Daripada mana datang kekuatan ini untuk nak istiqamah atas jalan kebenaran, atas jalan Allah sampai sanggup mati? Kerana mereka ini orang yang istiqamah menjaga akan hak Allah Subhanahu wa taala, maka Allah jaga mereka dan janjikan kepada mereka syurga ketika mana mereka bertemu Allah Subhanahu wa taala. Yang takut ni kita. Kita tengok orang mana berjihad, kita takut, kita kata dahlah, menyerahlah. Kalau aku jadi dia orang ni, aku dah pindah dah negeri yang lain, negara yang lain. Sebab apa? Sebab iman kita tak sama macam mereka. Iman kita ni tak mampu untuk berhadapan dengan ujian macam mereka hadapi. Mungkin iman kita ini cukuplah berhadapan dengan bencana, mungkin dengan banjir contohnya. Dengan mungkin dengan kemalangan, ataupun mungkin ujian kita ini dengan hiburan pun iman kita dah goyang dah. Jadi ujian yang mereka hadapi itu tidak melemahkan mereka kerana keimanan dan keyakinan mereka kepada Allah. Sama jugalah untuk orang-orang beriman yang lain. Bahkan dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisah perjalanan Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Kalau kita baca dalam suratul Kahfi, ada satu kisah maknanya perjalanan Nabi Musa dan Nabi Khidir. Yang mana dalam kisah tersebut ada cerita Nabi Musa dan Nabi Khidir bertolak sehinggalah sampai ke sebuah kampung. Fantalaqa hatta ataya ahla qaryatin istat'ama ahlaha fa abau an yudayyifuhuma.
Mereka sampai di sebuah kampung, kemudian mereka berehat di situ, minta makanan daripada orang kampung tu. Minta maknanya dilayan sebagai tetamu. Fa abau an yudayyifuhuma, orang kampung tu tak layan. Tak peduli pun kedatangan Nabi Musa dengan Nabi Khadir. Jadi apa yang berlaku? Nabi Musa dan Nabi Khadir kata tak apalah. Mereka pun jalanlah dan berehat di satu tempat yang di situ ada satu tembok yang dah nak roboh. Jadi apa yang dilakukan oleh Nabi Khidir? Nabi Khidir tegakkan balik tembok tadi. Sampai ditegur oleh Nabi Musa, wahai Khidir, kalau kamu nak, kita boleh ambil upah dengan kerja yang kamu lakukan. Seolah-olahnya kita ni sampai sini, dah lah tak diberi makanan. Minta makan tak diberi makan. Tak diberikan layanan, tak dihiraukan pun. Tiba-tiba kita buat baik pula, buat kerja tak ambil upah. Kalau ambil upah, mungkin dengan upah tadi boleh beli makanan. Seolah-olah begitulah. Apa jawapan Nabi Khidir? Nabi Khidir nyatakan, fa ammal jidaru fakani li ghulamaini yatimaini fil Madinah. Dinding tembok yang aku tegakkan balik tadi yang nak roboh tadi adalah milik kepada dua orang anak yatim di bandar ini. Yang mana di bawah tembok tadi ada harta yang ditinggalkan oleh bapa dia. Mana harta itu bapa ada letak dekat bawah tembok tadi supaya satu masa nanti anak-anak dia akan dapat gunakan harta itu untuk kehidupan mereka. Tapi mungkin belum sampai masanya. Kalau tembok tu roboh, maka harta tu mungkin akan diambil oleh orang kampung tu. Tapi Allah takdirkan, Allah datangkan Nabi untuk pastikan harta itu berada di tempat dia, supaya sampai kepada dua orang anak yatim itu tepat pada masanya. Kenapa Allah takdirkan sedemikian? Kana abuhuma salihah. Kerana bapa kepada dua orang anak yatim ini seorang yang soleh. Jadi ini nak cerita penjagaan Allah untuk orang yang jaga hak Allah ni dekat dunia lagi. Bahkan bukan untuk diri dia sahaja, untuk zuriat keturunan dia juga dijaga, dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti kisah lelaki yang dia dalam ayat Quran tadi, yang bapa kepada dua orang anak yatim itu. Maknanya anaknya pun dipelihara, dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita pun nak jadi orang yang soleh, orang yang bertakwa, yang jaga hak Allah, supaya Allah Subhanahu Wa Taala jaga kita. Nak jadi orang soleh ni bukanlah maksud kita kena jadi tok ustaz ke, kena jadi tok guru, kena ngaji pondok. Soleh ni maksudnya baik. Baik di sisi agama ini maksud orang yang taat perintah Allah. Itu makna baik, orang yang soleh. Seorang sahabat jumpa Nabi SAW, bertanyakan kepada Nabi, ya Rasulullah, ara'aita idza sallaitul maktubat wa sumtu Ramadan wa ahlaltul halal wa haramtu haram walam azid ala dhalika syai'an adkhulul jannah. Ya Rasulullah, apa pandangan kamu kalau aku ni hanya sembahyang yang fardu saja? Aku hanya puasa yang wajib, puasa Ramadan saja. Kemudian aku menghalalkan apa yang kamu kata halal, mengharamkan apa yang kamu kata haram, dan tak tambah sikit pun daripada itu, boleh tak masuk syurga? Nabi SAW kata apa? Naam, boleh masuk syurga. Maknanya inilah sifat orang yang soleh. Maknanya dia melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Walaupun dia buat perkara yang wajib sahaja, tetap juga diberikan maknanya jalan oleh Allah untuk masuk ke dalam syurga. Tapi biasa orang yang dah melakukan perkara yang wajib, dia mesti ada keinginan untuk tambah dengan yang sunat. Kalau orang tak pernah buat yang wajib, agak-agak nak buat tak yang sunat. Semayang pun tak pernah, tiba-tiba bangun tahajud, macam mustahil. Tapi ada orang tak semayang fardu, semayang duha. Kenapa tanya semayang duha? Sebab nak murah rezeki. Bab rezeki tahu nak cari Allah, tapi yang wajib tinggalkan. Ini bid'ah, dalalah lah. Ini perkara yang tak betul. Jadi sepatutnya orang yang melaksanakan kefarduan, maka akan tergerak hatinya melakukan yang sunat. Jadi kalaulah tak melakukan yang fardu, maka seolah-olah mustahil nak melaksanakan perkara yang sunat. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, orang yang menjaga hak Allah dekat dunia lagi, Allah Subhanahu Wa Taala dah jaga dah hak dia. Dan dekat akhirat Allah Subhanahu Wa Taala menjanjikan syurga bagi mereka. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghaira ba'id. Dan dilipatkan jarak antara syurga itu dengan orang beriman. Orang bertakwa itu seolah-olah syurga itu sangat dekat kepada mereka. Syurga ni dengan kita ni jauh, tuan-tuan. Kita nak masuk syurga kena mati dulu. Dah mati duduk dalam alam barzakh, tunggu nanti berlakunya hari kiamat. Lepas tu berlakulah yaumul mahsyar, maknanya nanti manusia semua akan dihimpunkan dan kemudian semua akan dihisap. Last sekali nanti baru masuk dalam syurga. Tapi Allah janjikan untuk orang bertakwa,
mereka akan merasakan seolah-olah syurga itu sangat dekat dengan mereka. Wa uzlifatil jannah. Ini kalau dalam bahasa Melayu mungkin lipat tu mungkin bahasa Arab. Wa uzlifat maknanya dilipatkan jarak syurga dengan orang beriman ni seolah-olah jarak yang panjang yang jauh itu jadi seolah sangat dekat. Ini orang yang bertakwa. Sebab tu mereka sanggup mati sebab apa? Sebab mereka nampak syurga itu sedang menanti kedatangan mereka. Tuan-tuan dirahmati Allah, Allah berfirman, "Hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafiz." Inilah syurga yang dijanjikan Allah kepada mereka yang sentiasa kembali kepada Allah, sentiasa menjaga akan hak-hak Allah dan batas-batas hukum Allah Subhanahu wa taala. Man khasyar rahmana bil ghaib. Mereka ini takutkan kepada Allah yang Maha Pemurah, yang Maha Pengasih dengan perkara yang ghaib. Orang beriman ni takut dengan perkara yang ghaib. Sebab apa? Sebab diberikan ancaman neraka Allah. Neraka itu benda ghaib, kita tak nampak. Diberikan ancaman dengan seksa dalam kubur. Kita takut dengan seksa kubur, kita tak nampak. Jadi Allah nyatakan orang masuk dalam syurga ni sebab dia beriman, yakin dengan perkara yang ghaib yang disampaikan oleh Nabi kepada mereka, disampaikan oleh Allah melalui firman-firmannya, dan kembali kepada Allah dengan qalbi munib, dengan hati yang tunduk taat kepada Allah. Maka malaikat akan mempersilakan mereka, udkhuluha bisalam, masuklah kamu ke dalam syurga dengan selamat dan sejahtera. Zalika yaumul khulud. Di sinilah kamu akan kekal selama-lamanya. Malaikat mention kekal tu. Sebab apa? Sebab mereka ini ketika hidup, mereka yakin kehidupan dunia ni tak kekal. Sementara sahaja, yang kekal kehidupan akhirat. Maka malaikat suruh masuk. Inilah dia tempat yang kamu yakin ketika hidup. Kamu akan mati dan kamu akan tinggal di sini selama-lamanya. Lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid. Di dalamnya apa yang kamu nak, dan di sisi kami tambah lagi nikmat di dalam syurga untuk kamu yang mungkin tak terlintas dalam fikiran kita. Nikmat-nikmat syurga ni disebut dalam Quran. Dan apa yang disebut oleh Allah dalam Quran ini sekadar apa yang terbayang ataupun yang kita pernah melaluinya sahaja. Kan? Maknanya Allah nyatakan dalam Quran ada syurga ini mengalir di bawahnya sungai-sungai, daripada susu, daripada arak, daripada madu. Ini perkara yang pernah kita lalui kat dunia. Kita boleh tahu benda ni benda yang lazat. Atau mungkin ada orang kata tak lazat sebab apa? Dia tak suka minum susu. Kan? Mungkin dia tak suka minum madu. Tapi ini adalah sekadar gambaran kita kat dunia. Dekat akhirat ini semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi bahkan Allah berikan lebih lagi dengan perkara yang tak boleh kita gambarkan di sisi Allah Subhanahu wa taala nanti di dalam syurga kelak. Jadi tuan-tuan dan rahmati Allah, nak mendapatkan pemeliharaan Allah, di samping kita beramal dengan apa yang telah diturunkan, yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita juga hendaklah berdoa supaya Allah Subhanahu wa taala menjaga dan memelihara kita supaya selamat kita dunia dan akhirat. Antara doa yang diajarkan oleh Nabi kepada Barra' bin Azib, sahabat Nabi. Nabi SAW menyatakan, berdoalah kamu ketika nak tidur, Rabbi in qabatta nafsi farhamha, wa in arsaltaha fahfazha bima tahfazu bihi ibadakas salihin. Maksudnya, wahai Tuhanku, sekiranya engkau matikan aku, rahmatilah ia. Kalau engkau biarkan ia hidup, maka peliharalah ia seperti mana engkau memelihara jiwa hamba-hambamu yang soleh. Ini doa Nabi ajar kepada Barra' bin Azib. Yang kedua, doa yang diajarkan Nabi kepada Umar, Sayyidina Umar. Allahumma hfazni bil islami qa'imah, wahfazni bil islami qa'ida, wahfazni bil islami raqida, wala tuti' fiyya udwan wala hasida. Ya Allah, wahai Tuhanku, peliharalah diriku dengan sebab Islam dalam keadaan aku berdiri. Peliharalah aku dengan Islam dalam keadaan aku duduk. Peliharalah aku dengan Islam dalam keadaan aku tidur. Dan janganlah engkau kabulkan doa musuh-musuhku dan orang yang hasad dengki kepadaku. Ini doa kita minta Allah pelihara dan jaga kita. Kerana kita ni mungkin rasa dah cukup dah ibadah kita. Rasa dah baik dah kita ni. Tapi ketahuilah bahawa syaitan itu kerjanya sentiasa nak memesongkan hati kita. Mungkin kita selalu dah, maknanya salat fardu jaga, bangun malam tahajud lagi, banyakkan sedekah, buat perkara yang sunat. Tapi datang syaitan masuk dalam hati kita ni, dia datangkan penyakit hati pula. Datangkan rasa riak. Kalau tak riak pun datang rasa ujub. Ujub ni orang tak puji pun, dia jadi seronok sendiri. Dia jadi kembang sendiri, rasa macam aku ni baik dah. Orang lain tu tengok, jahat, orang ni masuk neraka, contohlah. Jadi kita nak elakkan daripada semua perkara-perkara yang boleh merosakkan amalan kita, merosakkan hati kita ni. Berdoalah supaya Allah jaga kita.
Dalam hadis tadi Nabi doa, jaga ketika berdiri, jaga ketika duduk, dalam tidur pun minta Allah jaga. Sebab hari ni ada orang tengah tidur mimpi pun mimpi tu yang pelik-pelik. Mimpi apa ni, hari kiamat dan sebagainya. Kan? Maknanya diganggu oleh syaitan sampai dalam mimpi. Bukan orang tidur saja, orang sedang nazak pun orang yang sedang nazak sakaratul maut pun diganggu oleh syaitan. Maknanya sampai tahap begitu syaitan nak pesongkan supaya orang ni mati dalam keadaan dia tak beriman kepada Allah, atau mati dalam keadaan hatinya terpesong daripada jalan kebenaran. Sebab tu kita kalau jaga orang yang sedang sakit, yang sedang nazak terutamanya, sedang sakaratul maut, jangan tinggalkan mereka begitu sahaja. Walaupun mereka mungkin nampak koma, tak sedar dah. Kita tanya dia tak jawab dah. Tinggal menunggu masa untuk kematian sahaja. Tetapi kita duduklah di sisi mereka, bacakanlah Al-Quran, ataupun kita ajarkan kalimah tauhid, ataupun kita berzikir di sisi mereka supaya syaitan tak ambil tempat tu. Sebab Nabi pernah sebut dalam hadis, laqinu mautakum bi surah Yasin, kan? Bacakan, talqinkan orang yang nak mati dari kalangan kamu dengan Yasin. Maknanya orang yang nak mati ni pun kita kena buat sesuatu, bukan biarkan begitu sahaja. Mautakum dalam hadis tu ada ulama sebut orang yang telah mati. Sebab tu kita, orang dah meninggal dunia, kita bacakan surah Yasin. Ataupun mauta dengan maksud orang yang nak mati, nak meninggal dunia. Jadi dibacakan Yasin kepada mereka. Kalau takut baca Yasin terkejut kawan tu, kita bacalah zikir munajat, ataupun bacalah apa-apa surah di sisi mereka supaya mereka ni sentiasa mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dirahmati Allah, dalam hadis Nabi SAW menyatakan kemudiannya, jagalah Allah, nescaya kamu akan dapati Allah sentiasa bersama kamu. Jagalah Allah, kita jaga hak Allah, Allah SWT akan sentiasa berada di pihak kita. Sekalipun dunia mungkin tak berada bersama kita, mungkin orang tak suka kita dengan sebab kita punya prinsip agama kita, mungkin orang memusuhi kita, mungkin orang maki hamun kita, mungkin orang perangi kita, mungkin nak bunuh kita dengan sebab kita bertahan dengan Islam. Kalau kita benar-benar menjaga hak Allah, kita akan merasakan walaupun dunia semua tidak menyebelahi kita, Allah berada di pihak kita. Ini kekuatan orang yang beriman, orang yang beramal soleh. Dia yakin akan Allah Subhanahu wa taala sentiasa di sisi dia. Seumpama kisah Nabi Allah Musa alaihi salam. Nabi Musa ni pada kemuncak dakwah Nabi Musa, dia ceritakan di dalam Al-Quran, Firaun ni habis modal dah lawan dengan Nabi Musa ni. Dah sampai bawa tukang-tukang sihir lawan dengan Nabi Musa. Last sekali, mana Firaun ni kata kita kena bunuh Musa dan pengikutnya. Maka Firaun kejar Nabi Musa dengan pengikutnya, sampailah ke satu keadaan maknanya tersepit antara Laut Merah dengan tentera Firaun, dengan Firaun dan tentera dia. Falamma dalam Quran Allah SWT nyatakan, Allah SWT nyatakan, falamma tara al-jam'an qala ashabu Musa inna lamudrakun. Sampai satu peringkat mereka ini dikejar oleh Firaun dan tenteranya, di hadapan mereka Laut Merah, di belakang mereka Firaun dan tenteranya. Berkatalah pengikut Nabi Musa, inna lamudrakun, matilah kita ni. Seolah-olah confirm dah kena tangkap. Depan laut, belakang musuh. Mana nak lari? Jadi berkata Nabi Musa alaihissalam, kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Tak, bahkan Tuhanku akan memberikan petunjuk. Ini keyakinan Nabi Musa alaihissalam. Maknanya Allah sentiasa menjaga dan memberikan jalan keluar untuk orang-orang yang beriman. Jadi itu keyakinan Nabi Musa. Kemudian apa yang berlaku? Allah memerintahkan kepada Nabi Musa, idrib bi'asakal bahar. Allah merintahkan Nabi Musa, wahai Musa, ketukkan tongkat kamu ke Laut Merah. Bila dia ketukkan tongkat Nabi Musa ke Laut Merah, fanfalaqa fakada kullu firqin qattawdil azim. Terbelah Laut Merah itu dengan beberapa belahan, dan setiap belahan itu sebesar gunung Taud. Mana besarnya laluan untuk orang yang beriman, maknanya pengikut Nabi Musa alaihissalam. Sehinggalah Nabi Musa alaihissalam terselamat dan pengikutnya, dan akhirnya Firaun dan tenteranya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini nak cerita tadi, maknanya betapa Nabi Musa yakin Allah bersama mereka. Allah bersama dengan Nabi Musa dan orang-orang beriman yang lain. Ini keyakinan yang hanya boleh dirasai oleh orang yang menjaga hak Allah. Orang yang tak jaga hak Allah, dia tak akan rasa penjagaan Allah. Bahkan dia rasa panas pula. Kalau dengar orang baca Quran, dia rasa tak senang duduk. Orang bagi nasihat, dia rasa nak marah. Sebab apa? Sebab dia tak ihfazillah tadi, tak jaga hak Allah, maka Allah tak jaga dia.
Jaga Allah, maka Allah jaga dia dan Allah sentiasa berada di sisinya. Dia akan merasa Allah bersamanya. Nabi dalam pelajaran hijrah, Saidina Abu Bakar ni nampak cemas, takut. Tengok mana bimbang keselamatan Nabi. Nabi SAW sampai tanya, "Malaka ya Abu Bakar, kenapa kamu ni nampak cemas sangat Saidina wahai Abu Bakar?" Sampailah satu keadaan Nabi nyatakan kepada Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, ketahuilah sesungguhnya kita ini bukan berdua tetapi Allah lah yang ketiga." Maksudnya nak meyakinkan kepada Saidina Abu Bakar bahawa Allah bersama-sama orang yang beriman, takkan meninggalkan hamba-hambanya. Sebab tu orang bertakwa ni, ya ja'allahu makhraja. Kita baca ayat 1000 dinar. Man yattaqillah, orang yang siapa yang bertakwa kepada Allah, diberikan kepada mereka jalan keluar dengan syarat takwa kepada Allah. Maknanya orang bertakwa ini Allah akan berikan mereka penyelesaian terhadap masalah kehidupan mereka. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah SWT memberikan rezeki kepada mereka dari sudut yang tidak disangka-sangka. Ini janji Allah kepada orang bertakwa kepada Allah. Jadi jangan sekadar sangkut gantung, maknanya ayat 1000 dinar itu tak dibaca. Kerana digantung itu supaya kita sentiasa baca dan kita dapat sentiasa maknanya merasakan Allah menjaga kita sebagai kita bertakwa. Kalau kita berniaga, kita gantung ayat 1000 dinar, setiap kali kita baca, kita merasakan kalau kita berniaga dengan jujur, kita tak menipu dalam urus niaga, kita bersedekah pula dengan keuntungan yang kita ada, Allah SWT akan berikan rezeki kepada kita yang tak disangka-sangka. Itu tujuan kita gantung ayat 1000 dinar tu. Jadi kalau beli frame-frame yang ada khat, maknanya tulisan ayat-ayat Al-Quran, maka setiap kali kita lihat tu kita bacalah. Dan hayatilah maknanya supaya kita dapat faedah daripada ayat yang kita belikan itu. Kadang-kadang frame-frame khat ni, lagi dia punya tulisan payah baca tu lagi cantik. Lagi kalau pakai khat sulus kan, dia pusing tu, kita pun tak tahu apa yang ditulis. Tapi kita beli sebab cantik. Jadi sampai kesudah tak tahu apa yang ditulis dalam ayat tu. Jadi sebenarnya kita beli frame tulisan cantik ni supaya kita selalu suka baca. Kan, kita duduk tengok tulisan dekat masjid ni, kita tengok cantik tulisan ni. Apa yang ditulis tu kita baca. Supaya apa? Kita dapat dia punya maknanya kebaikan daripada ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala tersebut. Tuan-tuan dan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Nabi SAW menyatakan kepada Ibnu Abbas, "Idza sa'alta fas'alillah." Kalau kamu nak minta sesuatu, mintalah daripada Allah. Kita ni banyak perkara yang kita nak dalam kehidupan ni. Tapi kita tidur malam, besok benda kita nak makan, kita nak kerja, kita nak minum, kita nak nak jalan, nak bawa kereta, kita tak minta pun dengan Allah. Sebelum tidur kita tak listkan, kita baca, "Ya Allah, besok aku nak sekian-sekian." Tapi besoknya Allah bagi tak? Allah bagi. Kita tak minta pun Allah bagi. Sebab Allah ni Maha Pemurah, Penyayang, Maha Pemberi. Tapi Nabi nak ajar kepada kita, akidah kita orang Islam ini, orang beriman ini, sebagai hamba Allah, kita kena minta dengan Allah. Walaupun kita tak minta Allah bagi, tetapi sebagai kita ni seorang hamba, kita mintalah dengan Allah apa yang kita nak. Memanglah kita minta dalam doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu juga bentuk kita minta dengan Allah daripada doa-doa kita. Ya Allah, berikanlah kebaikan kepada kami dunia dan kebaikan akhirat, jauhkan kami daripada azab api neraka. Jadi permintaan ini sebagai adab kita sebagai hamba Allah, minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan apa kalau kita tak minta dengan Allah, kita dapat apa yang kita nak, tetapi takut tidak ada keberkatan padanya. Nabi SAW menyatakan, "Idza sta'anta fasta'in billah." Kalau nak minta tolonglah daripada Allah. Nak minta tolong ni perkara yang mungkin menyusahkan kita, masalah, ujian untuk kita, benda yang menyakitkan kita, kita perlukan pertolongan. Jadi Nabi kata kalau nak minta pertolongan, mintalah pertolongan itu daripada Allah. Sebab mungkin kita minta tolong sesama manusia, kita minta tolong kawan kita. Mungkin kawan kita beri pertolongan, bantu juga. Tapi bimbang pertolongan itu datang bersamanya dosa. Ataupun datang benda fitnah. Ataupun datang bersamanya hasad dengki manusia. Kan, dapat orang bagi kita gaji, memang kerja kita dapat gaji lah. Ada pula orang nampak kita punya slip gaji, nampak, uish, besar gaji dia ni. Kan, kerja sama-sama tapi gaji dia lebih daripada aku ni. Datang hasad dengki manusia. Sebab apa? Mungkin sebab kita lupa nak minta tolong, minta daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka datang pertolongan itu bersama benda yang syirik, contoh benda yang haram. Jadi kita mintalah daripada Allah. Mudah-mudahan apa yang kita terima itu bersamanya keberkatan, boleh menyebabkan kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala.
Dalam satu cerita dikisahkan, disebutkan oleh Dr. Zulkifli Al-Bakri. Dr. Zulkifli cerita satu orang lelaki ni, dia ni orang jutawan lah, Saudi, jutawan Saudi lah. Ditakdirkan Allah dia ni tak ada zuriat, tak dapat anak. Dan dia nak sangat anak ni sampai dia pergi jumpa dengan semua doktor-doktor pakar. Sampai buat berubatnya sampai ke luar negara. Dia nak dapat zuriat lah. Dan berapa tahun dia dah usaha dah, tapi tak berjaya juga, tak dapat juga. Sampailah satu keadaan, ada kawan dia jumpa dengan dia, mana beritahu dia, kau dah pergilah jumpa dengan seorang syekh ni. Seorang syekh ni mintalah pandangan dia. Jadi dia pun bersiap pergilah jumpa dengan syekh ni. Jadi beritahulah dengan syekh ni, aku ni dah usaha macam-macam dah nak dapat zuriat ni. Dah sampai ke luar negara, aku berubat tapi masih lagi tak dikurniakan dengan zuriat. Apa yang ditanya oleh syekh tadi? Satu je dia tanya. Fa'ainallah. Dia tanya apa? Fa'ainallah, maksudnya di mana Allah? Okay, insyaAllah kita dengarkan azan dulu dan saya sambung sikit lagi selepas azan nanti insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Para jemaah yang dirahmati Allah, dalam kisah tadi maknanya bila orang kaya ni yang mana dah berusaha dah macam-macam cara untuk nak dapatkan zuriat ini dah buntu dah, sehingga diberikan nasihat untuk dia jumpa dengan seorang syekh ni dan ceritakan masalah dia. Ditanyakan oleh syekh tadi, fa'ainallah, maksudnya di mana Allah? Apa makna soalan daripada syekh ni tadi? Mana di mana Allah dalam usaha kamu? Kamu ni dah usaha macam-macam dah sampai ke luar negara, kamu cari penawar atau cari ubat, tapi di mana kamu letakkan Allah dalam usaha kamu? Jadi sentaplah orang kaya tadi. Rupa-rupanya selama ni dia dah usaha pergi jumpa pakar, pergi buat rawatan di sana sini, rupanya dia lupa nak minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau dalam kisah tu disebutkan, lepas tu dia pun namanya banyakkan berdoa kepada Allah dan akhir sekali dikurniakan Allah dengan zuriat. Jadi kita nak ambil pengajaran daripada cerita tu dalam seluruh kehidupan kita ini, dalam masalah yang kita perlukan pertolongan daripada Allah, di mana kita letakkan Allah. Maknanya bila kita nak minta pertolongan itu, adakah kita letakkan Allah tu yang pertama kita minta? Ataupun dah last sekali kita dah habis usaha ikhtiar dah, barulah kita minta dengan Allah. Jadi tuan-tuan, Nabi nak ajarkan kepada kita, bila kita nakkan sesuatu, perlukan pertolongan, kita pertama sekali mintalah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan orang yang nak berdoa minta dengan Allah ni, Nabi kata, ud'uallah wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kamu kepada Allah dalam keadaan kamu yakin Allah Subhanahu Wa Taala akan terima doa kamu. Mesti yakin. Kerana doa orang beriman ini akan dimustajabkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi kata doa orang beriman ini dikabulkan oleh Allah dalam 3 keadaan. Yang pertama, Allah bagi cash. Dia nak sihat, sembuh, Allah bagi sembuh. Dia nak selesai masalah, Allah selesaikan masalah dia. Yang kedua, Allah SWT berikan yang terbaik untuk dia. Mungkin dia minta A, Allah kata yang B lebih baik, maka Allah bagi B. Yang ketiga, dia minta dengan Allah, dia tak dapat kat dunia, tapi Allah simpan doa dia dekat untuk bahagian dia di akhirat. Sebab tu ada orang dia sakit, kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala minta sembuh daripada penyakit dia. Tapi sampai bertahun-tahun tak sembuh daripada penyakit dia. Dia tetap istiqamah minta dengan Allah supaya diberikan kesembuhan. Sampai akhir sekali dia meninggal sebab penyakit dia. Adakah Allah tak terima doa dia? Adakah doa dia tak makbul? Tidak juga. Mungkin dengan sebab dia bersabar, dengan sebab dia sentiasa berdoa kepada Allah, setiap doa yang dibacakan itu diberikan pahala oleh Allah SWT. Dan bila dia mati nanti Allah tunjukkan ini adalah hasil daripada doa-doa yang kamu telah bacakan dan panjatkan kepada Allah SWT. Jadi inilah keyakinan yang Nabi kata, maknanya bila kamu berdoa kepada Allah, kamu mestilah yakin bahawa Allah SWT memakbulkan doa kamu. Tuan-tuan dirahmati Allah SWT. Kemudian Nabi SAW menyatakan dalam hadis, ketahuilah kalaulah manusia ini berhimpun untuk memberikan manfaat kepada kamu, mereka sedikit pun tak mampu memberikan manfaat melainkan apa yang telah Allah tetapkan bagi kamu. Kita ni Allah SWT dah tetapkanlah rezeki kita, Allah tetapkanlah keadaan kita kat dunia ini sejak dari dalam rahim ibu kita dah. Maknanya ditiupkan roh, kemudian dituliskan bagi kita, maknanya bahagian kita kat dunia, bahagian kita kat akhirat. Ini disebutkan oleh Nabi SAW. Jadi kita ni semua dah ditetapkan Allah. Bila expired kita, bila kita akan mati pun dah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun bos kita ni mesyuarat 3 jam
nak bincang berapa nak bagi bonus pada kita ni. Akhir sekali dia putuskan nak bagi bonus 3 bulan gaji. Satu hari bulan, contoh satu hari bulan lepas dah masuk dah duit dalam akaun kita. Ketahuilah duit yang masuk dalam akaun kita tu pun, sekalipun bos kita yang mesyuarat nak putuskan, sebelum mereka mesyuarat dah ditulis oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita yakin apa yang kita terima itu daripada Allah, maka kita akan bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bila kita yakin sesuatu perkara itu datang daripada Allah, ditimpa kita dengan musibah. Dalam hadis Nabi kata, kalau mereka ni berhimpun nak beri mudarat kepada kamu, mereka tak boleh beri sedikit pun mudarat, melainkan dah tertulis dah bagi kamu. Diorang pakat-pakat nak khianat kita, nak dengki kita, curi barang kita, hilang harta benda kita. Jadi sebenarnya perkara itu telah ditulis oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita meyakini segala sesuatu itu datang daripada Allah, maka lapang dada kita. Sebab tu bila ditimpa musibah, dalam Quran Allah sebut, kullan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana. Katakanlah wahai Muhammad, tidaklah menimpa kami melainkan apa yang telah Allah tetapkan bagi kami. Kalau kita ni mungkin ada ditimpa dengan musibah, jadi kita bacalah tadi, kullan yusibana illa ma kataballahu lana wa maulana wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Tidak menimpa kami melainkan apa yang telah Allah tetapkan bagi kami, dan dialah Allah yang menjadi penjamin, penjaga kami. Dan kepada Allah lah bertawakalnya orang-orang beriman. Jadi kalau kita ditimpa dengan satu musibah, bacalah ayat ini supaya apa? Tenang dada kita, tenang jiwa kita ini, kerana kita merasakan musibah, ujian itu Allah yang telah tetapkan untuk kita. Mungkin dengan ujian itulah mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah, untuk yang terakhir saya nak nyatakan hadis yang kita bacakan pada malam ini berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan keimanan, keyakinan kita kepada Allah. Dan sebenarnya kekuatan orang beriman ini pada keimanan mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kekuatan orang beriman ini adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Seumpama dalam satu peperangan, saya tak ingat perang mana, maknanya bila keadaan orang Islam ni dah parah teruk, dan keadaan orang musyrikin pun sama teruk, sama parah, sehingga kan Allah SWT nyatakan dalam Al-Quran, yang mana Allah nyatakan fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Maknanya mereka pun sama teruk, sama sakit, sama cedera seperti kamu cedera. Wa tarjuna minallah ma la yarjun. Maknanya keadaan sama teruk. Bezanya apa kita dengan mereka? Tarjuna minallah, kamu berharap kepada Allah apa yang tidak mereka berharap. Maknanya kekuatan kita Allah, sekalipun kita ni diuji dengan teruk oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tapi kita ada Allah. Berbanding orang-orang yang tak beriman, mereka tidak ada kekuatan lain seperti mana kita dapat kekuatan. Itu yang Allah nyatakan kepada orang-orang beriman dalam peperangan menghadapi orang-orang musyrikin. Jadi tuan-tuan, mudah-mudahan dengan hadis Nabi ini menambahkan keyakinan kita kepada Allah, dan kita hendaklah sentiasa berserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan mudah-mudahan kita dapat kebaikan dengan hadis yang kita dengar dan kita bacakan tadi, insya-Allah. Sekadar itulah untuk kuliah saya pada malam ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Apa yang baik itu datang daripada Allah, apa yang kurang itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Saya mohon ampun dan maaf, mohon keampunan daripada Allah. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.